untuk kita kongsikan. Tidak lain, tidak bukan untuk kita mengenal diri kita. Pas kita mengenal diri kita, kenal Allah. Barulah kita, mudah-mudahan Allah mengenalkan kita tentang ma'rifatullah, yakni mengenal Allah Ta'ala. Kali ini anak akan cakap tentang ma'rifatnya. Banyak sekali kita dengar kata ma'rifat, ilmu ma'rifat, ma'rifatullah, macam-macam. Sangat banyak ma'rifat ni. Sangat-sangat banyak ma'rifat ni. Jadi pada malam ni kita akan bahas tentang kulit, yakni dia punya matan saja dulu. Hanya dibincangkan seperti sebuah dongeng. Hanya seperti sebuah kisah. Hanya seperti sebuah cerita. Tentang tidak pernah atau sangat jarang dijelaskan makrifat itu seperti apa. Jadi maksud kata ma'rifatullah adalah kenal ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Itu proses. Awal adalah diri dulu harus kita kenal. Ketika kita kenal pada diri ini, insya-Allah, pada siapa pencipta diri ini, tapi ya kita cakap lebih simple sahaja malam ni. Kenal Allah itu ya seperti apa? Kenal Allah itu bukan seperti kita kenal seseorang. Atau misalkan kita penguat kuasa, seorang yang berkuasa. Saya kenal orang yang ada power. Kita bolehlah letakkan Perdana Menteri ke, Menteri ke. Kan? Ataupun banyaklah. Jadi kenal, tapi kalau kita tidak berinteraksi, kan sama aja bohong jadi. Jadi kenal di sini harus benar-benar dicerminkan pada perilaku. Makna kenal di sini harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan. Itu yang betul-betul kenal. Contoh, harus dibagi contoh. Jadi macam ni, kita ganti kata makrifat itu dengan kata yang lebih simple. Ma'rifatullah, kenal Allah. Kita tukar dengan kata sedar kepada Allah. Kenal diri, maka akan kenal Allah. Kita ganti lagi kalimatnya menjadi siapa yang sedar akan dirinya, maka dia akan sedar kepada Allah. Ya. Jadi sedar kepada Allah ini bukan hanya kata-kata, ya. Harus benar-benar ada sikap. Contohnya, kita nak marah. Ketika kita nak marah, kita benci kepada seseorang, kita marah kepada seseorang, kita mengamuk kepada seseorang. Di situ kita kenal atau sedar kepada Allah yang Maha Pengampun. Ketika kesedaran kita tersambung kepada Allah yang Maha Pengampun, maka di situ kemarahan kita akan redah. Maka di situ kebencian kita akan hilang. Allah itu Maha Pengampun. Takkan aku marah begitu sekali. Tu contoh dia. Takkanlah aku tak boleh memaafkan. Takkanlah aku berdendam bertahun-tahun. Padahal Allah itu Maha Pengampun. Padahal dosa kita lebih dahsyat lagi di hadapan Allah. Salah kita lebih banyak lagi di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi mengapa Allah masih mengampuni kita? Ketika kita kenal, kita sedar,
maka di situ kita pun boleh mengampuni orang lain. Kita pun dapat memaafkan orang lain. Ya. Itulah contoh-contoh makrifat dalam kehidupan setiap insan. Kenal yang macam mana lagi? Nah, Allah sudah banyak memberikan amanah. Allah sudah banyak berikan kenikmatan. Allah sudah banyak berikan apapun yang kita perlukan dan kita inginkan. Ketika kita berikan itu, ketika kita diberikan itu, kita bersyukur ataupun kufur. Contoh, Allah memberikan kemurahan rezeki. Banyak rezeki kita, banyak duit kita, tak pernah kita susah. Tak pernah kita kekurangan. Apakah kita kenal kepada yang Maha Pemberi rezeki? Kalau kita kenal, kita sedar, tak mungkinlah Allah memberikan ini semua untuk sesuatu yang sia-sia. Pasti ada amanah di situ. Pasti Allah memberi kelebihan kepada kita. Itu. Biar bermaaf. Biar bermanfaat pada umat dan semesta alam. Biar berguna. Bermanfaat dapat menolong orang lain. Kena faham tu. Ini pahaman orang yang nak kenal diri, nak mengenal Allah. Ketika kita faham siapa pemberi rezeki, tak mungkinlah kita sia-siakan. Betul tak? Tak mungkinlah kita banjir-banjirkan. Tak mungkinlah kita pakai di jalan yang dilaknat oleh Allah. Tapi mengapa banyak orang hari ini, di akhir-akhir zaman ni, ketika Allah memberikan kemudahan, dia menjadi kikir dan kedekut. Bahkan dengan wang yang Allah berikan itu, kemewahan yang Allah berikan itu, dipakai untuk bermaksiat di jalan Allah Ta'ala. Ini orang yang tidak mengenal diri dan mengenal Allah Ta'ala. Dibagi kemudahan rezeki oleh Allah, dia pakai untuk buat dosa kepada Allah. Itu yang nak cakap, orang yang tidak kenal Allah. Orang yang kenal Allah ni, dia akan takut dengan Allah. Betul tak tu? Mengapa itu semua boleh terjadi? Berarti orang tersebut tidak kenal kepada Allah, Sang Pencipta tu tadi. Tidak kenal kepada siapa pemberi rezeki. Tak kenal siapa yang memberi nikmat selama ni. Sehingga segala yang ada pada dirinya sia-siakan. Ya. Tetapi kalau kita itu kenal, Allah memberi ini tak mungkinlah sia-sia. Allah memberi ini amanah. Allah memberi ini pasti ada pertanggungjawaban. Andaikan kita kenal, kita akan pakai pada jalan yang benar. Jalan yang boleh mendatangkan bermanfaat. Ya. Kalau kenal, itu yang selalu tak kenal, itulah yang jadi macam tu. Ya. Dia tak tahu pula apabila jasad dan roh dia berpisah. Dia lupa yang mana ada di pertanggungjawaban untuk setiap manusia, dia kembali kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, summa iyabahum summa isabahum. Sebesar apapun perbuatan kita, ataupun kecil apa, kecil senyuman pun akan disoal oleh Allah, ditanya oleh Allah. Itu makanya orang yang bijak belajar sungguh untuk mengenal diri dia dan mengenal yang menciptakan dia. Kita akan gunakan pada yang bermanfaat. Maka orang tersebutlah itu yang dikatakan mengenal Allah, yakni ma'rifatullah. Yakni ma'rifatullah. Jadi,
Itu bukan sekadar kata-kata, bukan sekadar ilmu, tapi perlu ada perilaku dan tingkah laku dalam kehidupan kita. Jadi mari kita kupas lagi mengenai syariat, hakikat dan makrifat. Sangat banyak orang yang belajar makrifat. Di situ menjadi takjub dan bangga sehingga mereka meremehkan orang yang hanya sebatas syariat. Ya. Dia merasa lebih mulia, lebih tinggi, merasa lebih bersih, macam-macam lah. Ada tu. Ramai saudara-saudara macam tu. Padahal antara syariat dan hakikat itu satu tak berpisah. Jadi bagaimana satu itu? Nah, inilah yang kita bincangkan. Contoh syariat itu sama seperti apa? Syariat itu adalah ibadah zahir. Syariat itu adalah ibadah zahir. Ini yang saudara-saudara harus fahami betul-betul. Syariat adalah ibadah. Ibadah zahir. Sedangkan hakikat adalah ibadah rohani. Hakikat itu adalah ibadah rohani. Ibadah batin atau ibadah jiwa. Sedangkan makrifat, apabila syariat dan hakikat itu disatukan, barulah itu yang dikatakan makrifat. Kalau dia faham syariat dan hakikat, itulah nama dia baru boleh ada jalan tu nampak untuk ke makrifat mengenal Allah Ta'ala. Jadi harus satu. Tak boleh terpisah-pisah. Seperti apa contohnya? Contoh ini kita bagi biar faham. Contohnya kita bersedekah. Ketika memberi wang kepada orang yang memerlukan itu adalah ibadah syariat. Yakni ibadah jasad. Nah, itu dipanggil ibadah jasad. Kerana kita bagi wang kan guna jasad. Nah, betul. Lantas hakikat itu yang mana? Hakikat itu adalah apabila ada kesedaran di dalam diri kita. Ya Allah, aku murah rezeki ya Allah. Lebih ya Allah. Aku ada duit ya Allah. Aku ada kuasa untuk menolong ya Allah. Saudara-saudara Islam aku ni ya Allah. Kerana Engkau ya Allah. Dan semua yang aku punya ini kerana Engkau ya Rabb. Ya Allah. Jadi aku mengeluarkan sedekah ini. Aku hendak menolong orang yang susah ini kerana Engkau ya Allah. Bukan kerana diriku. Bukan untuk dapat pujian orang. Kerana sejatinya rezeki ini darimu ya Allah. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Nah, lalu ketika kita bersedekah, aku memberi ini kerana-Mu ya Allah. Bukan kerana makhluk, bukan kerana diriku. Bukan kerana aku nak dipuji orang. Ini ramai itu kan macam itu. Bagi barang kena ada gambar. Cek besar. Bagi orang ada gambar muka dia. Ada kamera. Pada awalnya niat bagus. Tetapi kalau dah ada orang yang bersuara di keliling dia, kita manusia biasa, kita elakkanlah macam tu. Maka apabila kita rasa bangga diri tadi, maka apa yang kita lakukan tu tadi akan menjadi sia-sia. Betul tak? Tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Nah,
bukan kerana dianggap dermawan. Bukan kerana aku nak dianggap orang ni, yakni orang baik. Bukan. Menunjuk-nunjuk. Tapi aku memberi ini sebagai menyampai amanah darimu ya Allah. Itu sepatutnya. Kan? Subhanallah. Nah, ketika ada kesedaran di dalam diri, sedari hakikat rezeki itu dari siapa? Dari Sang Pencipta. Maka dan kita melakukannya juga dalam kesedaran terhadap Allah Ta'ala, Sang Khalik. Maka orang tersebut telah mencapai yang namanya ma'rifatullah. Nah, ya. Tak susahlah makrifat tu. Mungkin kita sudah mengalami. Cuma kita tak faham bahawa itu makrifat. Sebab tu sebelum ni kita belajar zatullah, sifatullah, af'al Allah, asar Allah. Ha? Itu yang penting, sebab tu ana banyak kali ulang. Supaya tuan-tuan faham. Kan? Kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Kedudukan kita dengan Allah Ta'ala apabila kita kongsikan ilmu seperti ini, maka terus kita akan faham. Faham bahawa itu makrifat. Jadi antara zahir dan batin satu. Tetapi ada juga orang bersedekah kosong. Dia mengeluarkan wang bersedekah tapi agak dianggap orang baik. Agak dianggap dermawan. Wa iyazubillah. Dia keluarkan wang bersedekah agar dipuji orang. Berarti yang dia lakukan itu hanya sebatas apa? Sebatas syariat sahaja. Mbak, hakikatnya kosong. Hakikatnya kosong sama dengan solat. Hakikat je. Kalau solat tu syariat. Kalau dia tak bawa hakikat tu, dia dapat syariat je lah. Solat akal dia ke mana? Akal dia lalai. Akal dia semua mengingat. Anak dia nangis pun dia dengar. Faham tak? Bunyi motor dekat belakang masjid pun dia boleh dengar. Sepatut dia bawa kebesaran Allah Ta'ala dalam solat. Tapi jangan kita salahkan syariat juga. Walaupun dia lalai, dia tetap solat dia sah. Tetap betul, diterima. Tetap diterima juga. Cuma apa? Cuma tak dapat pahala. Kosong. Takut dikhawatirkan dia tidak dapat pahala itu. Kan? Ditakuti. Kalau tak dapat pahala. Kan? Kalau ada seorang, antara semua berjemaah itu, seorang khusyuk, dapatlah pahala. Kuranglah. Tapi kalau cuba bayangkan kalau kita solat seorang di rumah. Tak pergi masjid, pergi surau. Ada orang macam ni. Belajar. Dengar. Tapi solat di rumah. Dah tak khusyuk solat dekat rumah lagi. Guflah. Lalai. Ganjaran yang begitu sedikit yang Allah beri. Lagi lalai. Dalam solat. Tak khusyuk. Walaupun dia dah mengenal Allah Ta'ala, kalau seseorang yang mengenal yang sebenar-benar Sang Pencipta, maka dia akan berlumba-lumba yang nikmat yang Allah beri, bilangan yang banyak. Kita kan macam tu, nak banyak kan nak sikit?
Nak banyak. Mana ada dalam dunia ni dia nak sikit. Sedangkan kita nak kerja, kita nak meniaga, dalam akal kita nak naik gaji. Meniaga pun nak untung banyak. Betul tak Haji Karamal Zaman? Ha. Mana ada tak orang meniaga dia tak fikir untung? Mesti untung banyak. Itu yang tersesat banyak tu. Kan? Jumpa orang untuk laris. Sama macam-macam lah PL manusia sekarang ni. Janji dia masuk. Janji dia tak lingkup perniagaan dia. Ada juga orang yang menyalahkan qada dan qadar. Tak boleh. Maka kalau tidak dipakai hakikatnya, maka kosong. Ketika hakikatnya kosong, bererti di situ orang tersebut belum mengenal Allah Ta'ala, belum ma'rifatullah. Ya, itu dari segi sedekah. Itu contoh kecilnya. Bagaimana contoh-contoh yang lain? Banyak saudara-saudara dalam kehidupan manusia ni. Yang kita manusia ni. Ketika kita mendengar azan, hayya ala solah. Tu, marilah solat. Kan? Marilah solat. Kalau orang ma'rifatullah, mari ingat Allah Ta'ala. Ketika kita mendengar itu, Allah yang memanggilku. Allah sedang suruhku solat. Dia suruh aku solat. Allah memanggilku solat. Ada kesedaran di situ. Akhirnya kita solat. Dan kita solat itu kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana makhluk. Bukan kerana kawan. Sebab masjid surau tu aku ada kawan tu. Kawan aku dulu satu kerja dekat camp dulu. Contoh. Contoh. Ayanda jangan mula marah. Tercakap pula. Maafkanlah Ananda ni. Tercakap. Kan? Kalau Allah dah berkehendak tu kita tak boleh. Tengok Abang Zul dia steady. Zul apa? Lieutenant ke apa? Captain. Oh, Masya Allah. Kan? Itu. Allah memanggil aku solat. Itu patut. Ada kesedaran dalam diri kita tu. Ada rasa takut. Sama juga orang kalau dia tertinggal lah masbuk kan. Kadang-kadang kita banyak tertinggal ni waktu subuh, betul tak Bapak? Kan? Oh, rasa macam ada sesuatu yang kita nak ni lah kan. Ada satu orang tua ni terjadi dekat Ceras. Dulu anak tinggal kat Ceras dulu Datuk. Dia tergelincir, terpelewat ke apa macam tu lah. Tapi ana rasa dia tergelincir tu. Dia punyalah, dia nak kejar tu. Kan? Rakaat yang kedua. Jadi masa tu, rakaat yang kedua, ana pun dengan dia masbuk dua-dua ni. Ana dekat belakang dia. Dia lari. Oh, nak kata Ji, hati-hati Ji. Itulah, kau nak lari apa? Orang tu baru nak rokok. Baru rokok tu. Tak apalah, bila rukuk tu tak apalah, tinggal lah. Kan? Dah kira kita masbuk dah pun. Dia itulah. Rupanya bila habis solat, anak tanya dia, anak lain ustaz, barulah ini. Semenjak saya dah 28 tahun ni solat berjamaah, baru kali ni tinggal ustaz, dia kata. Nampak? Kan? Lewat. Rupanya cucu dia meninggal. So dia banyak pakai tenaga dia sampaikan dia terbabas subuh tu. Kan, berjaga dia, cucu meninggal dunia, dia sibuklah. Kan? Allahu Akbar. Jadi anak kata Haji jangan buat macam tu. Kan? Itulah orang yang betul-betul ada dalam diri dia takut kepada Allah Ta'ala. Itulah saudara-saudara. Walaupun dia buat macam tu, kita belum tentu lagi boleh buat macam tu. Betul, Tuan Haji Rahman? Baik. Maka banyak orang solat kerana mahu dianggap orang soleh. Banyak orang rajin ke masjid agar dipuji orang. Agar disanjung orang. Oh, Haji ni. Baiklah dia kan. Dahlah dia doktor lagi.
Tapi baiklah dia ni, nasib baiklah dia dah berumur. Kalau tak aku bagi jodoh ke anak saya dia. Itulah, kan? Dia tunjuk-tunjuk pula tu, tunjukkan bahawa dia ini orang soleh. Bererti solat yang dia lakukan itu hanyalah sebatas syariat. Hakikatnya ke mana? Kosonglah. Ketika hakikatnya kosong, bererti orang tersebut belum makrifat. Mudah kan nak faham? Nak fahami makrifat ini mudah. Jadi itu yang harus kita faham. Jadi kalau kita sudah mau belajar makrifatullah ni, pertama-tama kita kena belajar tentang melawan nafsu kita. Lawan nafsu kita. Sebab tu kalau boleh kita berpuasa Isnin dan Kamis. Belajar Isnin dan Kamis. Walaupun berat pada awal dia, kalau kita selalu buat, akan terbiasalah. Betul tak? Masalahnya kita tak buat, itu yang bila puasa datang bulan Ramadan tu, kan? Rasa kita tak senyum je, kan? Jadi makrifat itu segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan kerana Allah Ta'ala. Ada rasa sambung, sambung kepada Allah Ta'ala. Ada kesedaran kepada Allah. Zahir dan batin kita ini beribadah kepada Allah, ya. Jadi contoh lagi apa? Apa lagi contoh? Contoh ni, ketika kita itu selesai makan. Ketika makan kan kenyang. Begitu kita kenyang, di situ kita sendawa. Kan? Begitu sendawa kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulilladzi at'amana wa sakhana wa ja'alana minal muslimin. Kan? Ataupun sekadar singkatan je boleh Alhamdulillah. Tapi kalau lagi baik, sempurna, full lah. Tetapi cuba saudara-saudara sedari. Ketika kenyang lalu sendawa itu kita sebut Alhamdulillah itu. Betul? Ada tak sedar kita kepada Allah? Ada tak kesedaran kita sambung kepada Allah? Tak ada. Sangat ramai yang hanya sebut Alhamdulillah. Tapi tak ada rasa sedar kepada Allah. Yang dia rasai hanya kenyang aja. Kan? Hanya kenyang aja. Waalaikumsalam. Tapi tak ada dia tersambung batinnya. Tidak ada rasa kesedaran tu. Tidak ada. Kan? Tidak ada tersambung dalam dirinya. Tersambung jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kosong dia. Jadi ketika dia menyebut Alhamdulillah, berarti dia cuma sedari rasa kenyang. Dia tak sedar siapa yang memberikan dia kenyang. Tapi kalau orang yang kenal Allah Ta'ala, orang yang bermakrifat, dia akan sedar. Syukur, Alhamdulillah. Syukur. Kan? Dalam akal tu dia syukur yang macam mana tau? Syukur yang tidak terhingga. Allah yang bagi aku kenyang, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih. Kan? Sebab dia sedar Allah yang memberikan rezeki. Subhanallah. Tuan Rahman dah ni lah. Dah mula faham dah ni dia. Kan? Bagus. Mula faham. Tapi ramai juga orang yang lalai. Tak ada ingat langsung. Kan? Itu tak boleh, maknanya dia tidak bawa hakikat. Tak bawa hakikat kepada Allah. Faham ni? Bagi orang-orang yang sudah makrifat, ketika dia sendawa, dia sebut Alhamdulillahilladzil. Sebut. Lisan dia tu sebut Alhamdulillah, duduk Ananda. Tapi di dalam diri, dia bercakap kepada Allah. Dia kata dalam diri dia, ya Allah, terima kasih banyak-banyaklah, syukurlah ya Allah. Kan? Syukur akan nikmat engkau. Rasa-rasa kalau kita ada mentaliti macam itu, syukur akan nikmat engkau ya Allah. Kan? Rasa-rasa Allah tak teragak-agak, dia nak bagi lagi ke tak? Dia nak tambah lagi tak? Dia nak tambah.
kena tambah. Tapi kita tidak. Dah mewah selalu lupa kepada Allah. Kan? Itu yang masalah kita. Sebab kita tidak memahami akan untuk mengenal Allah Ta'ala tu, itu masalah dia. Jadi terima kasih ya Allah dalam kolbu kita atas nikmat kenyang ini ya Allah. Itu satu nikmat kenyang. Dia berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, terima kasih ya Allah atas nikmat makan ini. Kalau tak ada makan, tak adalah kenyang. Betul tak? Jadi nikmat itu kan macam-macam. Banyak orang makan tapi tak kenyang juga. Kan? Ada juga yang makan kenyang. Jadi dua nikmat itu. Satu, nikmat makan. Masih ada makanan untuk kita makan. Ya. Dari segi itu aja kita tak perasan, kita tak ambil peduli. Kita abaikan. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala itu, mereka akan sampai ke situ. InsyaAllah. Banyak lagi saudara-saudara contoh-contoh yang lain. Juga kenal itu bukan sembarangan. Kenal. Bukan sembarangan kenal. Kenal itu harus ada sikap dan perilaku. Ketika kita diumpat orang, kita disakiti orang, kita harus kenal. Siapa yang membuat takdir ini? Ketika terjadi sesuatu yang tidak baik di hidup kita, di dalam hidup kita, itu tidak lepas dari kehendak Allah. Allah yang menentukan baik dan buruk. Sebab tu kita kena bersyukur kepada Allah. Kan? Ingat Allah ketika kita mendapatkan takdir buruk. Kita harus cepat-cepat sedar kepada Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wala halla wala illa billah. Sabar. Lepas tu kita ambil air lepas tu solat sunat. Minta jalan penyelesaian pada Allah. Ini tidak kita terus buat dulu. Sepatut kita minta ke Allah dulu selesai. Ya Allah, minta jalan penyelesaian dia. Itu orang yang kenal Allah. Orang yang tak kenal Allah, dia tak buat dulu. Kan? Ini sudah kehendaknya takdir itu. Dia tak akan gugur sehelai daun pun tanpa izinnya. Berarti sekarang kan sudah terjadi. Oh, jadi ni sudah diizinkannya. Itu mentaliti otak, akal orang yang makrifat, orang yang beriman. Kalau kita kenal, kita akan bersabar. Bukankah kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Kan, sabar dan kamu solat kepada aku. Kan, masalahnya kita pandai baca Quran, tapi tak faham maksud dia. Sepatut hafalan yang kita hafal Quran itu, kita kena faham. Jangan kata surah itu. Suratul Fatihah yang kita selalu baca tu pun ada orang yang tak daripada awal sampai akhir pun dia tak faham apa maksud Suratul Fatihah. Itu yang kadang-kadang kita tak berapa khusyuk sangat. Tidak ada satu kepahaman apa yang kita baca. Cuba kita fahami Suratul Fatihah tu. Sini dalam ni sudah ada faham tak? Dekat dalam ni. Faham tak maksud Suratul Fatihah? Dah faham tak? Kalau tak faham, kena faham. Guru Talaki fil Quran ada malam ni. Besok kelas adinda. Kan? Sampaikan kepada dia. Buat yang terbaik. Kan? Sama-sama kita. Sebab kita ni, kalau boleh minta rahmat Allah, kita sama-sama masuk dalam rahmat Allah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita itu mendapatkan perilaku yang tidak baik, yang tidak elok, kita langsung sambung kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah biasanya akan ada jalan penyelesaian dia. Kalau kita minta Allah, Allah bagi buka jalan tu saudara-saudara, tak payah takutlah saudara-saudara. Cuma kita ni kurang yakinnya. Kurang yakin. Yakin kita tidak ada.
Sampai kita anggap diri kita yang kita ni mampu buat. Sedangkan diri kita pun hak Allah. Milik Allah. Mana ada milik kita? Ada milik kita? Apa dalil dia? Siapa yang menciptakan kita? Allah Ta'ala. Jadi apa dalil dia? Sebelum ni kita kan belajar. Apa dalil dia? Dalam surah Al-Imran ayat 6. Betul tak? Jadi setiap kita buat kajian, sifat dan zat Allah itu kena tulis. Jadi apabila kita buat kajian macam ni, baru kita, ya betul lah. Betul tak? Jangan buat, tak tahulah kalau antum panggil kita guru. Jangan buat orang yang tukang cakap ni macam tunggul. Macam itulah. Kena tulis. Kan? Tapi ada pun yang tulis. Tak tahulah tulis ke tak tulis. Kan? Ada orang bawa pen kertas. Tak tahulah tulis ke tak tulis. Kan? Tapi ana yang dimaklumkan 2 orang tulis. Nanti dia photostat, dia bagi kat teman-teman dia. Nah, jadi orang yang mengenal Allah itu, dia automatik dia akan bersambung kolbu dia tu dengan Allah Ta'ala. Aku tidak ada kuasa ya Allah. Nah, aku tidak ada kudrat ya Allah. Yang kudrat tu engkau ya Allah. Kudrat iradat Allah Ta'ala. Itu dalam tu. Kan dalam Quran tu kata, akulah yang membentuk rupa kamu dalam perut ibu kamu. Tiada Tuhan yang boleh disembah, hanya Dia saja. Allah Ta'ala tu tak sembah. Betul tak? Betul tak betul? Itu surah dan ayat yang kita boleh sandarkan dalam kehidupan harian kita. Sebab Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengeluarkan kita, dan Allah lah yang membentuk rupa kita dalam perut ibu kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka engkau sembahlah aku. Faham tak? Sebab tu jangan bagi anak pindah tajuk. Kalau tak faham. Ini jadi dia kalau tak faham nanti tak faham lah. Sebab dah ke dalam ni. Dalam sikit. Tapi disebabkan Abang Zul kita kata pindahlah Ustaz. Kan? Pindahlah. Kan? Tak apalah. Nanti kita ulang lagi lah. Betul? Macam tu. Asalkan kita jangan kalah oleh syaitan. Yang berbisik di telinga kita tu jangan datang. Buang masa je. Waste my time. Faham? Sedangkan majlis ilmu ni adalah Allah rahmati. Barang siapa meninggal dunia berkeadaan dia menuntut ilmu, pasti Allah rahmati dia. Asalkan dia ikhlas. Kan? Itu. Jika ini sudah kehendakmu, ya Allah. Jika ini sudah takdirmu, ya Allah. Aku terima, ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tetapi berat, ya Allah. Semua ujian ni, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Gitu patutnya. Tak ada jalan dah. Kita tak mampu. Apabila kita menyebut tadi, kan? Berat ni ya Allah, tak ada jalan, aku tak nampak ni ya Allah. Kan? Kita tengok kebesaran Allah Ta'ala tu tadi, dengan kita bergantung semata-mata dengan Allah Ta'ala. Tapi sakit ya Allah, ketika kita sakit. Sakit ni macam-macam ubat dah aku makan. Tak ada kesembuhan ya Allah. Macam-macam dah. Anak-anak macam-macam ubat dia beli. Faham tak? Itu pasal kita ini ajar, bila ajar perbuatan kita untuk bergantung pada Allah Ta'ala, pasti Allah akan bagi kita faham. Pasti Allah akan kenalkan. Yakni ma'rifatullah. Yang penting ada kaedah dia, ada cara dia. Jaga hati dengan benda-benda yang subahah. Jaga hati dengan benda-benda yang haram. Kan? Bukan saja makanan,
Pandangan kita pun kita kena jaga. Pandang bukan yang pandang dengan yang Allah marah, Allah murka. Efek mana? Hati. Efek kolbu kita akan rosak. Itu yang buat kita tak ada rasa bersalah apabila kita melakukan dosa. Tak ada rasa salah. Wa iyyazubillahi min zalik. Ada tak ramai orang macam tu buat dosa tak ada rasa bersalah? Ramai orang, saudara-saudara. Tapi aku tak kuat, ya Allah. Kalau aku tolak, bererti aku menolak kehendak-Mu, ya Allah. Kalau aku mengeluh, bererti aku tidak bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Sebab dia belajar. Nah, mana surah dan ayat mana yang mengatakan kita ni bersyukur, disuruh kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Surah mana? Surah mana? Kita kan dah buat kajian. Surah mana? Semua pandang Tuan Haji Kamaruzaman sebab dia tukang tulis. Surah Nahl. Ayat berapa? 78. Apa maksud dia? Cuba baca kuat sikit. Apa maksud dia? Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran supaya kamu bersyukur. Berani kau tak bersyukur? Dialah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, perut dan rahim ibu kamu. Dengan kamu tidak tahu apa-apa, dengan tidak ada mata, tidak ada pendengaran dan tidak ada apa-apa, kosong. Supaya kamu bersyukur kepada aku, kata Allah Ta'ala. Nah, apabila kita ditimpa masalah musibah, kita akan ingat pada dia sebab dia yang buat kita. Jadi kita kena bersyukur. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bukan tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Makna Quran, tipu tak Quran ni? Saya tanya antum semua. Quran ni ada penipu tak? Orang Islam wajib beriman pada Quran. Jalan satu-satunya adalah kurniakanlah aku kekuatan agar aku sanggup melewati akan ujian-ujianmu, ya Allah. Itu sepatutnya. Ya. Rehat dulu. Sebab kita berhenti hari ni pukul 1 ni. Dah tengok dah semua. Tak apalah, kita berhenti sharp. Jangan dalam-dalam. Nanti dalam sangat pun tak faham pun tak ada guna dia. Betul tak? Betul tak? Tuan Haji Rahman. Itu pun dah pegang lutut dah tu. Oh ya, kita berhenti secepat mungkin, insya-Allah. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, mohon kekuatan kepada Allah Ta'ala. Aku terima, ya Allah, apa sahaja kehendak-Mu, ya Allah. Takdir buruk ini darimu aku terima. Tapi kurniakanlah aku kekuatan untuk jalan, lulus dengan ujian ini. Kan? Agar aku sanggup melewatinya. Mohon aja begitu kepada Allah Ta'ala. Adapun tak nampak jalan tu, tapi selalunya nampak jalan. Kalau tak nampak, buat terjadi dengan dia. Bermakna Allah angkat darjat. Faham saudara-saudara? Lagi satu, kita diberikan ujian susah ni oleh Allah Ta'ala sebab apa? Siapa boleh jawab? Sayang sebab apa? Sebab apa Allah tu sayang? Sebab apa? Kita belajar apa ni tuan-tuan? Belajar apa malam ni? Kenal Allah. Jadi kenal Allah, kita kena tanya gitulah. Sebab apa Allah sayang dengan kita? Supaya kita itu kena ingat dia selalu.
Itu tandanya Allah sayang pada kita. Allah bawa kita. Allah hin kita. Woi fulan, woi hamba aku, ingat aku. Allah bagi jentik sikit je. Faham tak? Itu tandanya Allah tu sayang pada kita. Itu bagi orang yang kenal. Itu bagi orang yang ma'rifatullah. Sehingga dia bersabar. Banyaklah contoh-contoh ni saudara-saudara. Dalam hidup kalau kita nak terapkan itu, kenal itu seperti apa? Kalau yang betul-betul kenal kepada Allah, dia akan amanah. Allah bagi aku kekuatan boleh berjalan. Pakailah kaki itu berjalan yang baik. Pakailah kaki itu berjalan ke tempat-tempat yang Allah redai. Akhirnya, dia tak berani buat macam-macam maksiat. Sebab dia kenal Allah. Dia takut pada Allah. Allah berikan tangan. Kita boleh bergerak. Boleh memegang. Boleh bekerja. Kita kenal siapa yang memberi kekuatan itu. Pakailah tangan itu dengan baik. Jangan pakai tangan itu untuk memukul isteri. Memukul orang lain. Kita pakai untuk pukul anak ke? Wa iyazubillah. Berarti orang tersebut tak kenal siapa yang memberi tangan itu. Sedangkan dalam surah Al-Imran, ayat yang 6, dia yang menciptakan. Dan disambung dengan surah An-Nahl, ayat 78 lagi sekali. Jadi pegang sandaran untuk kita punya ilmu dalam diri kita. Yang mana kita mengenal diri dan mengenal Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pengenalan diri kita ini kepada Allah Ta'ala, maka terapkanlah dalam hidup diri kita selalu sebelum berpisah roh dan jasad. Itu saudara-saudara. Sebab kita dekat dalam ni akan menyusul pergi saudara-saudara. Buatlah hidup dekat dunia ni dengan hidup yang terbaik dalam hidup kita kerana Allah Ta'ala. Hati-hati saudara-saudara. Jangan kita ada rasa aman di dunia ni. Sebab belum berakhir lagi. Ada alam barzah. Dan alam barzah ada hari kebangkitan saudara-saudara. Belajarlah. Dan pakailah apa yang dianugerahkan. Dan bersyukurlah apa yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Ta'ala. Jadi, baik. Jadi ini yang sangat penting. Kesedaran ini, makrifat itu sama dengan sedar. Siapa yang sedar akan dirinya, maka dia akan sedar kepada Allah Ta'ala. Sedar dulu diri kita. Kita ni mampu apa ya? Siapa yang membolehkan kita? Siapa yang memampukan kita? Ketika kita sedar. Oh ya, aku tak boleh apa-apa. Aku ni hanya diberi kuasa oleh Allah Ta'ala. Itu sepatutnya orang yang berkuasa. Itu sepatutnya orang yang bernama suami terhadap keluarga dia. Itu yang dia berlaku seperti itu kepada yang bernama toke. Tahu toke? Toke kepada perniagaan. Itu yang berlaku kepada dia dilantik oleh syarikat itu, dia CEO. Dia kena berakhlak yang baik kepada orang bawah dia semata-mata kerana Allah. Itu barulah kita kenal pada Allah. Tapi bukan sebatas kenal. Faham? Tapi bukan sebatas kenal. Sebatas tahu sahaja. Tapi harus kita terapkan dalam kehidupan kita hari-hari. Kalau saudara-saudara tak terapkan, tak praktikalkan hari-hari apa yang anda cakap ni saudara-saudara, belajarlah antum. Belajarlah antum macam mana, sekuat manapun lah. Kalau tidak diamalkan ilmu apa yang kita dibincangkan ni, tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala saudara-saudara. Allah takkan pandang. Sama juga dengan orang yang belajar agama lain. Macam Quran, macam apa pun, fiqh, ataupun akhlak ke apa ke. Kalau dia tidak amal, maka ilmu itu akan menjadi sia-sia saudara-saudara. Tidak ada nilai di sisinya. Jadi ini sangat penting saudara-saudara. Baik, kalau kita kenal siapa yang memberi ilmu, patutkah kita sombong?
Ilmu ni milik siapa? Tanya antum, milik siapa? Ha. Yang bagi faham ni milik siapa? Allah. Ilmu milik Allah. Faham pun tu Allah yang bagi faham. Ya. Kalau kita kenal siapa yang memberi ilmu, patutkah kita sombong? Tak perlu kita sombong. Aku ni kalau kembali lagi ke awal seperti bayi dari kosong sampai punya akal, bererti tak boleh apa-apa sekarang sudah. Sudah hebat, sudah pandai. Sudah banyak tahu. Berlagak kita, ya kan? Ya kan? Berertikan tak sedar kita pada diri kita. Itu nama dia, diri kita pun tak sedar. Dari mana awalnya? Siapa yang memberi kuasa? Allah. Siapa yang memberi ilmu? Allah. Tapi kalau kita makrifat mengenal Allah Ta'ala, di situ tak beranilah kita nak sombong. Betul tak? Ya. Sama juga dengan bercakap, cakap apa pun yang tidak disukai oleh Allah, kita tak berani cakap sebab kita kenal Allah. Ingat tu. Summa iyabahum, summa isabahum. Jangan perkara-perkara besar dan kecil pun dihitung, jangan kecil. Kecil macam mana? Kecil senyuman pun Allah tanya, kenapa kau senyum? Kau ingat senyum tu tak disoal oleh Allah tak? Jangan saudara-saudara. Jadi ini sangat penting. Jadi makrifat itu bukan sebatas pengetahuan. Banyak orang cakap makrifat, apa lagi orang yang mengajarkan makrifat? Terlipat ada lagi lah. Tapi sombongnya luar biasa. Bicara makrifat tapi pemarah. Dulu ada tu dulu. Ada sampai sekarang pun ada juga berjual agama. Ada. Belajar agama macam ni pun, mengenal Allah Ta'ala, ada di pendaftaran dia. Tak fahamlah. Ilmu mana pun dia dapat pun dia tak tahu. Nak masuk kelas dia kena berbayar. Wa iyazubillah. Bererti dia tidak faham. Bererti dia tidak kenal Allah Ta'ala. Allah saja Maha Pengampun, ya kan? Allah saja Maha Pengampun, ya kan? Betul kan? Iyalah. Sama-sama kita belajarlah. Mudah-mudahan saudara-saudara faham. Berubah. Berubah itu, makrifat itu bukan saja dalam syariat dan bukan sekadar hakikat. Tapi syariat dan hakikat satu. Sehingga perilaku yang kita lakukan antara syariat dan hakikat itu, itulah yang dikatakan dengan mengenal Allah, makrifatullah. Nah, itu saudara-saudara. Ya. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham. Mudah-mudahan Allah pilih kita jadi hamba dia yang mengenal sangat kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Kita minta, kalau kita tak minta macam mana? Ada kan orang macam tu tak minta? Minta kepada Allah. Tak salah. Salah kan nak meminta? Tak salah. Meminta apa? Nak meminta mengenal Allah Ta'ala. Sebelum kita keluar pergi madrasah Darul Iqra' ni kan. Berdoa ketika kita nak keluar tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun waktu kita solat dekat mana-mana masjid surau tadi, kita berdoa selepas kita solat sunat witir ke apa ke, ataupun dalam tayat akhir ke, Allahumma inni as'aluka antuhiya qalbi binuri ma'rifatuka ya Allah. Minta kepada Allah. Bukan guru yang bagi faham. Kalau ada guru mengaku yang guru yang bagi faham, itu guru goblok nama dia. Jangan saudara-saudara. Tapi belajar makrifat. Tapi dia cakap aku yang bagi kamu faham. Itu yang banyak terjadi tu. Macam tu. Kena sedar. Jadi minta kepada Allah.
Allahumma inni as'aluka an tuhiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah. Minta betul-betul dengan Allah Ta'ala. Jangan sekadar kita bercakap dekat lisan kita je. Bukan. Minta tu mengharap betul-betul. Barulah rasa tu manis. Kan? Sebab tu terutamanya solat. Jangan buru-buru. Tak boleh terburu-buru. Solat cool and steady. Cool, steady. Jangan. Kan? Jangan laju-laju. Terbaik ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Itu bahaya tu. Jangan cakap gitu. Bahaya tu. Jangan terlampau. Takut. Itu kalau anak dulu masa di Madinah, kata-kata macam tu kata-kata yang boleh melunturkan iman kita. Jadi kita minta kepada siapa? Faham ni? Pada Allah. Guru tugas dia untuk apa? Menyampai, membimbing saja. Sebab tu kalau kita duduk dalam majlis ilmu, jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Duduk. Kalau dah start majlis ilmu tu, buang apa yang patut, siap-siap. Yang kita buat tak faham tu, yang kita banyak kali pergi tandas ni. Bukan Haji Rahman lah. Contoh. Ini sering kali ya sana. Dah tahu ada ceramah, jangan minum banyak. Kan? Ini satu lepas setengah jam je ada 3-4 kali. Macam mana mau faham? Tapi tidak apa, kita akan ulang banyak kali. Kan? Lagi-lagi ada rakaman ni. Kan? Boleh lagi ulang balik. Kan? Jadi benda ni kena faham. Minta kepada Allah. Ya Allah, bagi aku faham. Ya Allah. Ya Allah. Ilmu ni engkau punya. Ya Allah. Cakap macam tu. Bukan ilmu Ustaz Rahman. Ya Allah. Itu bukan ilmu. Kalau ada guru mengaku tu ilmu dia, itu guru tidak sedar diri. Guru yang tidak kenal Allah Ta'ala. Kan banyak tu kan guru-guru macam tu. Sembarangan. Itu ilmu dia lah, apalah. Janganlah macam tu. Kalau Allah tak bagi kita lihat pun, kalau Allah tak bagi dengar, ingat kita boleh dapat tu ilmu ke? Boleh ke? Kalau Allah ambil dua nikmat ni, tak apalah Allah bagi perjalanan kaki. Kalau mata dengan telinga Allah ambil, macam mana? Boleh lihat? Boleh lihat. Ni alhamdulillah kita, apapun kita kena bersyukur. Bersyukur. Tu panggil apa, si Mizi. Stop benda ni. Rakaman ni stop. Jadi